Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang, edisi malam 9 Julai 2021 bersama saya Syazli Sufi Cik Unit. Kerajaan Pahang akan mula menerima dos vaksin COVID-19 tambahan daripada Kerajaan Persekutuan Isnin depan bagi menampung jumlah penerima vaksin di negeri ini. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail berkata, dos berkenaan adalah dos vaksin tambahan berjumlah 440,000 dos yang dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan sebelum ini. Katanya kita mahu kembali kepada sebelum ini, masyarakat perlu mendaftar untuk menerima suntikan vaksinasi COVID-19. Beliau berkata demikian pada serahan Bantuan Prihatin Pahang BPP kepada 29 penerima serta penyampaian cek sumbangan Kerajaan Pahang kepada 9 penerima secara pandu lalu di Dataran Pekan Sehari Bukit Bentong di Lipis hari ini. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Ahli Parlimen Cameron Highland Yang Berhormat Tuan Ramli Datuk Muhammad Nur dan Pegawai Daerah Cameron Highland Yang Hormat Datuk Ishak Nafis. Beliau berkata suntikan vaksinasi ini juga adalah sebagai langkah perlindungan kepada kita daripada kesan akibat jangkitan COVID-19. Katanya lagi, setakat ini kira-kira 65% rakyat di negeri ini telah berdaftar untuk menerima suntikan vaksinasi COVID-19. Beliau turut melahirkan rasa syukur dengan kedudukan negeri ini pada kedudukan ke-11 daripada 16 senarai negeri dan wilayah persekutuan dari segi pendaftaran penerimaan vaksinasi. Beliau turut memuji kesungguhan Ahli Majlis Tindakan Sosial Negeri Pahang MTSP dalam membantu proses pendaftaran bagi kawasan kampung dan pendalaman. Kerajaan Pahang hari ini mengumumkan pengoperasian semula Mahkamah Syariah di seluruh negeri ini bermula 16 Julai depan. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad berkata, pengoperasian semula Mahkamah Syariah ini akan dilaksanakan dengan kawalan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Sebab itulah Mahkamah Syariah membuat satu kertas cadangan kepada Task Force untuk membolehkan Mahkamah Syariah itu dilaksanakan dan dalam waktu yang sama kita tetapkan SOP supaya tak berlaku penularan itu. Jadi telah dibentang kertas ini ke Task Force dan Task Force telah meneliti dan dia dapati perkara ini menepati dan boleh diperakui. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan cek sumbangan kerajaan negeri berjumlah RM10,000 dan sumbangan Jana Food Bank kepada Masjid Kampung Gajah Mati Kerdau di Temerloh hari ini. Hadir sama ialah Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang JAIB Tuan Haji Zakaria Haji Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah JAIB Tuan Haji Muhammad Fazil Mat Seman dan Pegawai Agama Islam Daerah PAID Temerloh Tuan Abdul Aziz Abdul Karim. Beliau berkata antara kes yang akan dibuka pengoperasian ialah kes-kes tertunggak yang sedia ada di Mahkamah Syariah termasuk faraid, mal dan jenayah syariah. Jumlah keseluruhan peratusan kes selesai bagi 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020 adalah sebanyak 81.3%. Bagi kes mal, faraid dengan 96.2% dan 60.6% pula bagi jenayah syariah. Jumlah peratusan ini semakin berkurang apabila terdapat banyak kes yang tertunggak pada tahun 2021 bermula Januari hingga Jun dengan hanya sebanyak 59.7% kes mal yang diselesaikan, 83.2% bagi kes faraid dan 40.1% bagi jenayah syariah. Operasi memusnahkan pokok durian yang ditanam secara haram dalam kawasan hutan simpan kekal HSK Batu Talam di Raub berjalan lancar dan terkawal tanpa provokasi mana-mana pihak. Timbalan Ketua Polis Pahang Yang Hormat Datuk Yusri Hassan Basri berkata,
Keadaan di Raup Tenteram dan Keselamatan Anggota Penguatkuasa Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP dan Unit Penguatkuasa Negeri Pahang UPNP yang menjalankan tugas adalah terjamin. Katanya beliau sendiri telah turun ke Raup untuk melihat keadaan sekitar bandar, mahkamah dan kawasan operasi yang berada dalam keadaan baik dan tenteram serta penduduk menjalani kehidupan seperti biasa. Dengan kawalan daripada polis di seluruh kawasan berkenaan, keselamatan petugas terjamin dan keadaan adalah tenang dan tenteram. Operasi Pamah untuk memusnahkan pokok durian Musang King di kawasan seluas 101 hektar dimulakan pada 3 Julai hingga 2 Ogos depan. Bagaimanapun operasi pada hari kedua dan ketiga terganggu selepas provokasi oleh sekumpulan individu dipercayai pekebun durian sebelum pasukan gerakan am PGA ditempatkan bagi mengawal operasi. Beliau berkata kira-kira 60 anggota PGA melakukan pemantauan bersama polis termasuk di 2 sekatan jalan raya di laluan masuk utama ke kawasan operasi berkenaan. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menimbulkan kekecohan kerana pihak polis sentiasa bersiap sedia mengambil tindakan tegas. Negeri Pahang mencatatkan peningkatan jangkitan COVID-19 kepada 214 kes hari ini berbanding 152 kes semalam. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, daripada jumlah itu, Kuantan merekodkan kes tertinggi berbanding daerah lain dengan 142 kes diikuti daerah Bentong 32 kes. Selain itu, Bera mencatatkan sebanyak 22 kes, Temerloh 5 kes, Lipis sebanyak 4 kes, Rompin 3 kes, Cameron Highland dan Pekan masing-masing 2 kes diikuti Maran dan Jerantut mencatatkan 1 kes sahaja. Manakala tiada kes dicatatkan di daerah Raup. Antara kluster aktif lain ialah kluster Pasar Kemunting, kluster Indra Mahkota, kluster Industri Benus, kluster Industri Bypass Gebeng, kluster Kilometer 22, kluster Kailan Teringkap, kluster Kampung Lada, kluster Lorong 4 Jerantut, kluster Meranti Indah, kluster Selindan dan kluster Rantau Kenanga. Negeri Pahang mencatatkan peningkatan jangkitan COVID-19 kepada 214 kes hari ini berbanding 152 kes semalam. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, daripada jumlah itu, Kuantan merekodkan kes tertinggi berbanding daerah lain dengan 142 kes diikuti daerah Bentong 32 kes. Selain itu, Bera mencatatkan sebanyak 22 kes, Temerloh 5 kes, Lipis sebanyak 4 kes, Rompin 3 kes, Cameron Highland dan Pekan masing-masing 2 kes diikuti Maran dan Jerantut mencatatkan 1 kes sahaja. Manakala tiada kes dicatatkan di daerah Raup. Antara kluster aktif lain ialah kluster Pasar Kemunting, kluster Indra Mahkota, kluster Industri Benus, kluster Industri Bypass Gebeng, kluster Kilometer 22, kluster Kailan Teringkap, kluster Kampung Lada, kluster Lorong 4 Jerantut, kluster Meranti Indah, kluster Selindan dan kluster Rantau Kenanga. Keadaan tebing salah satu daripada 8 buah kolam rawatan sisa sawit milik sebuah kilang di Muazzam Shah yang runtuh pada Selasa lalu menyebabkan pencemaran berlaku di Sungai Pukin, Ulu Keratong, Rompin. Pencemaran berkenaan turut menyebabkan lebih 11,000 akaun pengguna air di sekitar kawasan berkenaan terjejas. Pegawai Daerah Rompin Tuan Ahmad Nasim Datuk Haji Muhammad Siddiq berkata, kes berkenaan mula dikesan selepas menerima aduan penduduk berhampiran yang melihat air sungai menjadi warna hitam. Okey, kita dah pun mencadangkan supaya pengukuhan pada kolam-kolam fluor ni diperkukuhkan. Dari segi teknikal ni insya-Allah apa-apa yang boleh dilakukan bagi memastikan ia lebih kukuh kita kukuhkan. Macam ni kita nampak dekat sini belakang ni mungkin ada perkara yang boleh kita kukuhkan apa-apa yang perlu tambah kukuh kita kukuh. Tak berapa ramai penduduk yang terjejas? Untuk setakat ni oleh kerana baru satu loji, jadi kita jangkakan hanya lebih kurang 11,000 saja. 11,500 akaun saja yang terlibat. Beliau berkata demikian ketika mendengar taklimat daripada pihak Jabatan Alam Sekitar dan pengurus kilang terlibat serta melakukan pemantauan di sungai berkenaan hari ini. Hadir sama Ahli Dewan Negeri Muazzam Shah Yang Berhormat IR Razali Kasim,
Ahli Dewan Negeri Bukit Ibam Yang Berhormat Datin Hajah Samsiah Haji Arsyad serta Ketua Cawangan JAS Rompin Muhammad Jamali Abdul Majid. Sementara itu, beliau berkata kerajaan negeri memandang serius isu melibatkan alam sekitar, terutamanya kelestarian sungai. Pihaknya akan mengenakan denda semaksimum mungkin kepada kilang yang terlibat selain mengadakan perbincangan dengan semua kilang-kilang di sepanjang sungai ini untuk pastikan kejadian seperti ini tidak berulang. Dalam pada itu, beliau berkata tindakan seterusnya serta jumlah kompaun yang bakal dikenakan kepada kilang tersebut masih dalam siasatan. Beliau turut meminta semua penduduk yang terlibat untuk sabar dengan situasi semasa dan pengurusan air Pahang Pak. Beliau turut meminta semua penduduk yang terlibat bersabar dengan situasi semasa dan pengurusan air Pahang Berhad. Paib sedang membekalkan air bersih kepada mereka sementara masalah berkenaan selesai sepenuhnya. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail hari ini menzahirkan ucapan tahniah kepada penduduk Felda Tersang 3 di Raub yang telah dinobatkan sebagai Naib Johan Anugerah Kecemerlangan Rancangan Felda 2021 AKRF. Beliau dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, kejayaan ini pasti tidak dapat diperoleh tanpa kesepakatan dan kesedaran dalam masyarakat setempat untuk memelihara kebersihan dan keceriaan di kawasan perumahan. Felda Tersang 3 yang terletak di dalam wilayah Mempaga menerima RM300,000 manakala tempat ketiga Felda Jengka 25 wilayah Jengka membawa pulang RM200,000. AKRF yang dinaik taraf daripada Anugerah Keceriaan Kampung Felda AKKF dianjurkan sebagai satu inisiatif pemerkasaan komuniti rancangan dengan skop penilaian merangkumi sumber ekonomi, keceriaan rancangan, pencapaian badan-badan rancangan, pendidikan serta infrastruktur. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Teruskan ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.